Maka Alhamdulillah malam ni ngamu nak cerita sikit sebanyak. Sebagaimana minggu telah lepas kemarin kita cerita ahli neraka. Kita cerita ahli neraka, keadaan di dalam neraka. Sebagaimana Tuhan kata walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Orang yang kufur dengan Allah Ta'ala di dunia ni, bila sampai ke akhirat esok, dia boleh duduk dalam neraka. Tuhan sediakan neraka kepada dia, iaitu neraka jahannam, azabu jahannam. Neraka jahannam ni ialah wa bi'sal masir, iaitu sejahat-jahat, seteruk-teruk tempat duduk, seazab-azab tempat duduk, seseksa-seksa manusia tempat duduk lagi akan datang. Penuh dengan seksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kufur kepada Allah Taala. Nah, iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Setiap kali Allah Taala capuk, setiap kali malaikat Allah Taala, pekerja Allah Taala saat itu lepas lota ke dalam neraka. Nah, bila sampai ke dalam neraka, sami'u laha shahiqa, dia mendengarkan tepik-teh, jerit-teh orang-orang manusia yang kufur dengan Allah Ta'ala saat itu. Bila dia merasai azab, dia tepik, dia berjerit. Tu wahiyat tafur, juga dengar suara apa? Suara gelegak. Panggil neraka duk apa? Mendidih. Panggil suara gelegak, glok dengar. Ini ayat kata keadaan kita belajar di minggu kemarin. Malam ni kita nak cerita sikit sebanyak sekadar berkenaan dengan ahli syurga pula. Ahli syurga banyak macam mana orang masuk syurga. Yang mana kita duk dengar dari surah Az-Zumar. Nah, bila kita sapa ke bila kita ke titi syurga, titi sirat sana tu, bila kita sapa ke pintu gerbang tu, nah malaikat dia kata kita salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dia kata selamat puakmu ni puak comel belaka, sebab tu siapa ke syurga Allah Taala, fadkhuluha khalidin, masuk, dia suruh masuklah kekal buat selama-lama. Tu nak ayat kata kita disambut oleh malaikat yang menjaga syurga lagi akan datang. Tu keadaan kita. Pas syurga ni, nak kata tempat nikmat. Tempat yang Allah Ta'ala balas kepada orang yang taat kepada dia. Yang taat kepada Allah dan Rasul dan Islam. Dia hidup dalam mengikuti tata cara tertib hidup di dalam mengikuti agama Islam. Ni ibu-ibu ayah-ayah, keadaan Tuhan duk ceritanya. Kita mari hayati bersama. Selepas tu kita mau nak cerita sikit sebanyak, iaitu ada 4-5 ni dosa yang Allah Ta'ala tak ampunnya dosa. Dosa-dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kena tahu juga, kata benda ni jangan duk terlibat buat kita. Bila terlibat benda ni, jadi payah dah nak kira. Payah nak kira lagi akan datang. Pasal apa? Pasal kita tak jaga ketika kita hidup di dunia dulu. Kerana di dunia tak ada gapo. Siapa dia buat gapo tak ada gapo. Bunuh orang 1,000 orang, 2-3 ribu tak ada gapo, tak ada sakit perut apa. Tapi akhirat esoklah tempat balasannya. Kerana Nabi kata al-wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu tempat negeri balasan. Negeri terima balasan. Sebab itulah kita kena jaga, kena awasi hidup di dunia ni. Bukan semata-mata kita nak ikut hawa nafsu kita saja dak. Tu insya-Allah taala. Maka dia nak akhiri, nak cerita satu doa yang mana Abu Bakar minta kepada Nabi kita. Suruh ajar ke dia nak buat doa dalam semaya dia. Tu kita kena ingat belaka doa ni insya-Allah. Doa ni doa minta ampun kepada Allah Taala. Panggil doa nak minta ampun, minta maaf kepada Allah Taala. Ni hak Nabi ajar kepada Abu Bakar. Kita kena buatlah. Kita kena doa dah. Kena ingat belaka dah doa ni. Pandok je. Mau pilih ni hak pendek-pendek, hak pandek-pandek je. Kerana kita tahu dah orang kita ni dah banyak-banyak ke pakai dok lah. Supaya ubat juga dah banyak butir ke tak telan dah. Pakai tahu selalu dah. Sebutir boleh tahan lagi. Ni nak ajak tu keadaan hidup kita. Tak berakhir mana benda-benda lagu ni.
Mana keadaan yang Tuhan ceritanya di dalam Al-Quran. Tuhan kata, dalam surah Yasin, yang mana kita sedia tahu, sedia maklum, sedia ingat bagaimana ayat yang ke-54. Dalam lain pun ada lagi, dalam surah-surah lain, di ayat-ayat lain banyak lagi tentang cerita tentang ahli syurga. Banyak sekali dia cerita nikmat-nikmat syurga, banyak lagi. Ni di antaranya sejuzuk daripadanya yang mana Allah Ta'ala duk cerita dalam surah Yasin. Tu mana Tuhan kata fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tu permulaan Tuhan duk ceritanya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Tuhan kata pada hari ini tidak dapat dizolim, tidak dizolim oleh seseorang. Tidak kena zalim. Seseorang manusia hidup di akhirat esok syai'an sedikit pun. Tak boleh dah. Orang yang zalim orang tu ialah di dunia ni ya. Di dunia ni ya. Yang mana manusia duk zalim orang di dunia ni ya. Bila sampai di akhirat esok tak ada dah. Tak ada kata orang ni duduk di akhirat esok Allah kacau lagi. Nak tumbuk orang tu. Allah dia ingat benar dia ni. Tak ada. Di akhirat ni bukan bahagia kita dah. Bukan gia kita dah. Bukan habuai kita dah di akhirat esok. Tuhan punya balah. Kita tak kena balah dah. Orang pun tak ada zalim dah. Nak zalim apa lagi dah, sampai kenyataan habis dah. Tak berani belakang dah, ketar dagu belakang dah. Tu ketar dagu belakang dah di akhirat esok. Hodok kedebel atas dunia, hodok bunuh orang beribu-ribu. Ketar dagu habis dah. Tak ada. Kada sanun tempat balas saya. Tu boleh tahulah nak ayat kata. Siapa dia zalim, siapa dia boleh tahulah. Di dunia ni siapa dia wak nyanyi ke orang sana. Tak ada kira. Sama ada bunuh kau, sama ada menyakiti lainnya, sama ada khenaknya. Banyak hari ni. Banyak orang dah khenak orang ni, banyak. Lebih-lebih lagi nak ayat hari ni khenak. Khenak secara sihir banyak sekali. Kadang-kadang orang tengok kata banyak orang Melayu. Banyak orang Melayu, orang selek dak tak tahulah tu. Banyak orang Melayu nak ayat kata Allah masuk keluar. Mana tu? Iaitu diketik-ketik, diwak-wak. Masuk apa tu tak tahu kerja apa. Masuk makan puluk ke, tak tahu juga. Masuk tubik. Ada berlaku. Hak pakai tudung, tak pakai tudung. Hak pakai peredah, tak pakai peredah. Ada berlaku nak ayat tu. Ni nak ayat kata hari ni banyak. Masuk keluar, masuk tubik nak ayat. Dia cari barang. Banyak orang dengar dia hari ni buat khenak manusia nak ayat tu. Ingatlah, ingat deh. Ingat molek. Di akhirat esok jagalah. Selain daripada kena bayar dah, neraka lah jawabnya. Neraka jawabnya nak ayat kata di akhirat esok. Sebab tu beringat molek. Kita nak buat apa satu saja di hidup di dunia ni, ingat molek. Ni Tuhan ada royak dalam Quran siap-siap dah. Bila sampai di akhirat esok tak boleh nak zalim dah. Tuhan kata lagi, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidak dapat dibalas pada hari akhirat esok kecuali apa yang kamu buat dulu di dunia. Apa kita buat di dunia learning, sana hak itulah balasannya. Tak ada. Hak kalau kita tak buat di hari ni, tak ada balasan. Tak ada balasan. Kerana sana tak ada buat apa dah. Orang menyerah diri belakang dah. Orang kena tawan ni belakang dah. Orang dibelenggu belakang dah. Orang kena ikut arah Allah Ta'ala belakang dah. Tak boleh nak jerah. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bergerak dah. Tu di akhirat esok. Tapi apa yang kamu laku di masa sekarang ni, apa yang kamu berbuat, apa yang kamu lakukan di hari ni, maka kamu dapat balasnya di sana. Tu Tuhan ada ceritanya. Illa ma kuntum ta'malun. Kecuali malaikatnya, ma kuntum, barang yang adalah kamu ta'malun, yang kamu berbuat. Hak mu duk buat di hari ni, mu buat apa kata? Mu buat nyanyi ke siapa dia? Tu. Mu buat nyanyi ke siapa dia?
Di hari akhirat esok dia akan terima balasan lah. Ni keadaan nak ayat kata. Kalau kita buat amal soleh, bagaimana ayat yang mana Tuhan duk cerita janji orang yang beriman yang beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tuhan duk cerita dalam Qurannya. Banyak Tuhan janjikan Tuhan janji kepada orang yang beriman dan amal soleh, gapo nama di akhirat esok, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan cadad dah. Tuhan sediakan iaitu kebun-kebun, yakni syurga-syurga. Syurga-syurga untuk nak mendiami orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti nak ayat. Ni. Nah, minggu kemarin kita dengar dah orang yang kupu dengan Allah Ta'ala, orang yang berdosa dengan Allah Ta'ala, orang yang tak ikut Allah Ta'ala, orang yang tak sembah Allah Ta'ala. Kita tahu dah. Dimakilah orang Islam kita, orang Melayu kita pun. Bukan orang kafir asal dah. Tapi kita banyak dosa, banyak kita lakukan maksiat. Dia akan terjun dalam neraka macam orang kafir jugalah. Akan rasai. Akan merasai seksa di dalam akhirat esok. Ni ibu-ibu, ayah-ayah ingat molek hari ni. Sebab tu kita hari ni kita kena insafkan diri kita. Jangan mengikut mengikut rasa kita, mengikut perangai kita. Mengikut emosi kita. Mengikut emosi kita, mengikut rasa perasaan kita tak boleh. Kita kena bersabar, banyak bersabar. Jangan kita lakukan apa yang Allah Ta'ala larang kita. Ni Tuhan ada cerita dah. Selepas tu bila Allah Ta'ala ada cerita macam tu, dia ceritalah. Tuhan katakan, inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun. Ni Tuhan mula cerita. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun. Sesungguhnya ahli-ahli syurga. Sesungguhnya orang yang dapat nikmat yang dibalaskan dengan syurga saat itu. Al-yawm, pada hari ini, pada hari dia masuk syurga tu. Fi syughulin fakihun. Keadaan dia dalam syurga hari dia masuk tu nak ayat fi syughulin, di dalam masyghul, di dalam keadaan dia tu duduk bergaduh, sibuk dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sedia kepada dia. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Ni orang dapat kemenangan dan kejayaan nak ayat tak ada dah. Ni humul muflihun, orang dapat kejayaan dan kemenangan di akhirat esok. Dia dapat balasan daripada Allah Ta'ala, masuk syurga. Hari dia masuk ni, cuba kita bayarkan. Cuba kita renung. Macam mana kita tak pernah masuk dalam syurga. Tak pernah tengok kecantikan syurga. Hanya kita duduk dunia ni, orang nak cerita je. Tempat-tempat belajar, kata syurga ni tempat kemewahan. Tempat nikmat tak ada dah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbuat baik ni, orang suka berbuat baik, orang banyak buat baik, lafi na'im. Lafi na'im, sesungguhnya dia dalam nikmat-nikmat. Maksudnya syurga yang Allah Ta'ala sedia. Syurga, sebutir syurga ni nikmat belaka. Tak ada nikmat. Dalam syurga tak ada nikmat. Pokok kayu, buah kayu, sungai, keserenak ke, pandangi, dengar, tu sentuh. Semua tu sebutir syurga tu nikmat belaka. Tak ada sia-sia dah. Dunia ni ada juga. Bagi orang kaya ni pun nikmat juga. Nikmat juga. Tapi banyak lagi. Hak tak terpakar tu banyak. Kekotoran tu banyak. Hak tak pedah tu banyak lagi atas dunia. Tapi lah syurga ni tak ada. Tak ada sikit habuk. Hak tak comel tak boleh duduk dalam syurga. Syurga ni tempat suci sehabis-habis suci. Tidak ada pilihan. Tak pernah kita khayal. Tak pernah kita apa ni? Terletak di hati. Nak ayat atas syurga ni, Allahu Akbar, kecantikan. Macam mana nak ayat atas kita tak sibuk nak ayat atas. Kali pertama masuk ni habis-habis kira nak ayat atas. Allahu Akbar. Cuba kita bayarkan ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Tuhan sedia kita. Biar kita rasa di hati kita ni syurga ni hak aku.
Syurga ni hak aku ni, syurga ni ya Allah. Bubuhlah aku dalam syurga-Mu ya Allah, jangan rasalah. Jangan sentuhlah kulitku ni dengan sedikit api neraka pun ya Allah. Aku tak silah walau sikit pun tak sia ya Allah. Walau seminit sekalipun kita masuk neraka tak sia. Kita tak nak. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak cerita kata. Kita berasalah syurga ni tempat kita. Sentiasa kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat syurga. Ya Allah, bagilah pada aku syurga ya Allah. Dan keluarga aku ya Allah, adik-beradik aku ya Allah, keluarga aku ya Allah, kawan sahabat handaiku ya Allah. Ni kita minta dah syurga pada Allah Ta'ala. Tak ada tempat nikmat sekali. Cuba tengok. Cuba kita bayarkan benda tu. Fi syulin fakihun. Tu ayat tu. Hari yang kita masuk ahli syurga, masuk syurga ni dalam kesibukan. Sibuk, sangat-sangat sibuk ayat tu. Keindahan syurga kita tak pernah tengok. Cuba kita bayarkan kita pergi negara-negara hak maju. Kita pergi jalan, kita pergi melacung, kita pergi berderak. Tengok negara-negara hak maju dalam dunia ni, Allahu Akbar. Bangun ni dia, bilik dia, Allah tempat shopping dia, tempat kita nak beli barang ko, Allah. Tu pun habis terik dah kita. Mata lolah nak ayat tu. Macam rusa masuk kampung dah kita. Macam rusa masuk kampung nak ayat tu. Mata liar tu. Hatu keindahan dunia ya. Tapi syurga ni Allahu Akbar. Nabi kata mala ainun ra'at. Tak pernah mata melihat. Jadi di atas dunia tak pernah lihat lagi macam syurga tu. Tak ada bandingnya di dunia, tak pernah lihat lagu ni ayat tu. Orang duduk di Amerika tak pernah jumpa lagi dalam Amerika macam syurga. Orang duduk di Paris tak pernah tengok lagi kecantikan Paris sama dengan syurga. Ni nak cerita kata keindahan syurga. Sebab tu orang ahli syurga bila dia masuk dalam syurga, dia di dalam kesibukan. Kesibukan lah. Bila tu hari milik kita. Ni bangun ni rumahmu, istanamu ni, tak ada panggil rumah dah, istanamu ni. Tu nak ayat tu besar dengan cantik dengan besar, Allahu Akbar. Siap berlaku. Penuh dengan intan belia, dengan permata. Cari mana? Tak dunia ada ke? Tak ada. Dunia ni bangun ni buat dengan seming-seming, buat dengan kayu-kayu ya. Sana tak ada dengan permata ya, kecantikan indahnya syurga. Tu Allah Ta'ala sedia. Minumnya penuh dengan nikmat-nikmat. Makan ni penuh dengan nikmat-nikmat ayat tu. Pandangnya penuh dengan nikmat-nikmat. Ni ibu-ibu ayah-ayah ayat tu. Kita kena cinta kepada syurga. Kita kena menangis memohon syurga kepada Allah Ta'ala. Kita bertaubat sebanyak-banyaknya, iaitu kepada Allah Ta'ala apa yang kita laku dosa. Dosa yang kita lakukan. Ni ibu-ibu ayah-ayah, sidang penonton sekalian, kita kena berasa begitu, berasa cinta kepada syurga ayat tu. Minta lah kepada Allah Ta'ala. Biar kita ni husnul khatimah. Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang amal soleh. Dua-dua ni allazina amanu wa amilus solihat. Tuhan janji dua-dua orang ni. Orang yang ada dua benda di diri dia ni tak ada dah. Panggil hak pisik sekali. Saya kata pisik. Tu. Hak special. Hak tak ada dah. Panggil hak bagus sekali tak ada. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Gana boleh dia dalam sibuk ke? Kenapa boleh sibuk ke? Cuba kita dengar macam apa ni? Tok Guru ni Aziz. Dengar dalam ucapan dia, Allahu Akbar. Mengalir air mata nak ayat tu ucapan dia. Ikhlas dia nak ayat tu sapa kepada umat. Sapa kepada rakyat, sapa kepada anak-anak buah dia sebagai pemimpin, sebagai materi besar Kelantan nak ayat kata. Ni dia. Supaya apa? Supaya kita cintakan kepada nikmat syurga sana nak ayat tu. Tu di antara kita tengoknya kemoncok yang orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu di antara Tuhan katanya, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ni bayangi yang kedua. Ni biar kita nampak di otak kita.
Biar kita terbayar di otak kita. Yang mana Allah Ta'ala ada cerita dalam Quran. Saning, ialah di dalam kesibukan. Kita nampak dah. Amo nampak dah. Amo baca Al-Quran, baca ayat ni, nampak dah. Amo tersila di otak amo ni, Allahu Akbar. Takdirnya amo masuk, dimakialah. Siapa-siapa dia masuk sekalipun, no ayat kata. Dalam kesibukan, no ayat kata. Tak sibuk apa kau, tak pernah tengok lagi. Tak pernah lagi tengok saja, tak tahu lagi. Apatah lagi Tuhan kata, ning ialah bangun nemu. Ning adalah isteri-isteri kamu. Ini adalah kebun-kebun kamu. Ini adalah milik kamu. Allahu Akbar. Nak ayat kata. Macam mana kita berasa muju. Berasa berasa bahagia kita. Habis-habis nak ayat kata. Macam orang kena loteri lah. Macam orang kena loteri berapa weh? $1,000,000 macam mana perasaan? Pesel dah. Bagi pelung kata. Selok. Selok nak ayat tu. Tu perasaan orang. Padahal benda tak comel kali. Bagi orang asingnya, perasaan dia betul. Tak ada dah dalam hidup dia ni hak besar sekali nak ayat tu. Tu perasaan nak ayat. Macam orang kena loteri lah. Loteri dunia. Tu. Ni nak cerita kata, ni loteri akhirat. Loteri Allah Ta'ala. Yang mana kita usaha sekarang lah ni, maka di penghujung kita akan terima lah. Panggil apa ni? Hadiah, rangwan yang Allah Ta'ala sedia kepada kita. Tuhan bayarkan lagi keadaan kita. Keadaan ahli syurga. Baik ambo, baik ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian. Yang masuk syurga lagi akan datang ni. Tuhan katakan, hum wa azwajuhum. Mereka itu lelaki. Yang ini tuk lelaki, si suami semua. Orang lelaki semua yang masuk syurga. Wa azwajuhum, dan isteri-isteri mereka itu. Kita dan bini-bini kita. Baik isteri kita yang ada di Jawi ni, yang ada di tanah dunia ni, yang ada di dunia ni, ataupun anak-anak bidadari yang Allah Ta'ala kahwinkan kita dengan dia tu. Di ayat lain Tuhan kata, wa zawwajnahum bihurin ain, dan kami kahwinkan mereka itu dengan anak-anak bidadari. Dengan anak bidadari. Allahu Akbar. Comel cantiknya bidadari ni. Bidadari tak ada dah. Ni Tuhan ada cerita orang masuk syurga ni. Ahli syurga ni. Orang yatim, orang puas saat ni. Ahli syurga Allah Ta'ala ni. Fi zilalin. Di bawah naungi bayar. Di bawah tereduh. Bukan tengah panas kelik-kelik dak. Di bawah naungi bayar. Kemungkinannya bayar-bayar tu kebun-kebun. Yang kita milik di syurga esok. Ataupun di bangunan kita, di rumah kita lah, di istana kita yang Allah Ta'ala bagi kita. Alal araiki muttaqiun, di atas katil-katil, ialah duk apa tu? Muttaqiun, kita bahasa kampung kata duk nyenggai. Duk nyenggainya di atas katil-katil lagi akan datang. Ni ibu-ibu nak ayat kata, tak kira lah. Pokcik nak ayat kata. Pokcik duduk di bawah bayangin, di bawah tereduh. Duduk tak katil. Katil masing-masing nak ayat kata. Duduk tak katil masing-masing. Katil tak kena berkecek dah katil tu. Katil tu buat dengan gapo tak kena berkecek dah. Buat dengan mah, dengan perak. Ditatah dengan belia, itai belia, lilak. Cuci. Kaki kita cuci semua putih sembuh nak ayat tu. Cuci bersinar tubuh kita. Allahu Akbar. Daki tak ada. Bahu busuk tak ada. Gigi penuh mulut. Allah, hidung macam-macam belakang. Allahu Akbar. Apa panggil? Allah, pipi pauh dilayang. Pipi pauh dilayah. Nak ayat tu. Ibarat kata Melayu nak ayat kata lagu tu. Orang puas nak ayat tu. Allahu Akbar. Comel. Ni keadaan comel berlaku. Orang jatuh, orang tino comel berlaku di syurga lagi kan datang. Ni Tuhan ada ceritanya. Kita duduk tak kati-kati dengan isteri kita. Duduk menyenggai. Ni mana tu orang para raja-raja lah.
Orang materi lah nak ayat tu. Orang tinggi sekali tak ada. Orang seni nak ayat tu. Cuba kita bayangkan siapa dia duduk nyanggil kota kati apa ni tempat duduk yang comel-comel cantik tak ada apa. Siapa dia? Allah. Iaitu pada raja-raja dan agung-agung ayat dalam dunia hari ni. Tak ada. Kita duk tak kisi buruk ya. Duk tak mutu buruk, tak kisi buruk nak kita. Orang agung-agung, orang raja-raja, peringkat raja ni dengan Allahu Akbar. Apa dalam dunia ni dia tak ada. Nah. Tu. Apa panggil kemocok dalam hidup dunia. Tu peringkat orang raja-raja dan agung-agung. Bila kita dalam syurga esok tak kira dah. Walau kita sesak miskin di dunia sekalipun, inilah kita akan terimanya hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni. Tu royak kita duduk di atas katil-katil dengan isteri kita beramai-ramai. Allah duduk menyengai sedaplah nak ayat tu. Nak gapo lagi dah. Makan boleh makan tak ada gapo. Serenok habis-habis serenok. Serenok habis-habis serenok. Tak ada dah kemoncok dalam hidup kita. Lepas tu kekal abadi, tak hilang sampai bila-bila. Ingatlah kita hari ni kita akan hilang. Hari ni kita akan hilang. Hari ni kita akan berpindah. Kita akan berpindah hari ni daripada hidup kita menemui mati. Bila mati kita berpindah ke alam kubur, alam barzakh. Hani nak ajak kita kena hilang. Karena sini bukan tempat kekal abadi bagi kita. Sini bukan balasan Allah Ta'ala yang sengoti, yang sejati. Allah Ta'ala akan bagi kita tu di penghujung sekali nak ayat kata. Tu habui kekal. Selama-lama nak ayat tu. Sebab tu kita buat baiklah di dunia. Karena kita hidup sekejap je. Berapa lama je kita hidup sini nak ayat tu. Kalau kita guna tak betul dalam umur kita, maka kita sengsara sampai bila-bila. Kita kecewa sampai bila-bila. Nak ayat dalam hidup kita. Sebab tu kena mikir sekali kita hidup di dunia ni. Jangan mengikut hawa nafsu kita. Jangan mengikut hawa nafsu kita. Jangan mengikut emosi yang ada pada diri kita hari ni. Kita kena awasi. Kita kena jaga-jaga. Sangat-sangat. Biarlah benih ambil ke demo. Biarlah kita kalah. Kita sanggup merendah diri. Kita sanggup merendah diri. Biar Allah Ta'ala bagikan kepada kita ganjaran dan balasan dia di akhirat lagi akan datang yang tidak ada bandinginnya hidup di dunia. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Bukan setakat tu saja Tuhan kata lagi. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Allahu Akbar. Tengok Tuhan kata. Lahum fiha fakihatun. Ada bagi mereka itu di dalam syurga esok. Dalam syurga nanti. Kita dapat. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala beri kepada kita. Dalam syurga nanti. Apa nama? Fakihatun. Buah-buahan. Sebagai makan ni kita. Sebagai makan ni santai-santai pagi. Makan ni biasa. Makan ni sedap-sedap. Bukan kerana lapar. Makan bersedap-sedap. Macam kita makan pisang, makan buah-buah. Buah-buah anggur, buah-buah zabit. Buah inak. Apa tu? Selepas kita makan nasi, selepas kita makan benda yang mengenyihkan perut kita. Makan biasa, makan main-main gitu ya. Bukan kerana lapar tak. Kerana ahli syurga ni semua kenyih belaka. Tak macam hidup dunia. Hidup dunia ni kita lapar. Lapar. Orang susah ni tak lapar lah. Nak makan tak ada. Tak ada nak makan dia tu. Hari miskin ayat tu. Kerja cari pagi makan pagi. Cari petang makan petang. Cari susah dalam kehidupan dia. Dia mesti kena sobat. Tapi akhirat esok tak ada dah. Tak jumpa dah. Tak jumpa dengan kemiskin ni. Tak jumpa dengan kepayahan dia. Tak ada dah. Oh dia mewah. Sehabis mewah. Nak makan gapo ada berlaku. Ada berlaku. Ikut telitah di hati nak makan gapo. Tu nak ayat kata. Hani tu hendak cerita buah-buahan. Walahum ma yadda'un. Boleh juga bagi mereka itu apa yang dia panggil, apa yang dia kata, dia sebut. Kalau tak ada bukan buah kayu ini buah kayu, tak apa. Buah kayu tu ikut nak makan-makan lah. Tapi selain daripada tu, apa yang kamu nak makan, kamu sebutlah.
Kamu sebutlah, kamu panggillah, kamu ceritalah kepada Allah Ta'ala. Mu nak gapo nama lagi. Selain yang ada di depan mata mu tu lain pada tu, apa mu nak? Mu panggillah, mu mintalah kepada Allah Ta'ala. Ni nak ayat tu Allahu Akbar. Ada ke dalam dunia? Tak ada. Ni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, sedang penonton sekalian. Nikmat sekali kita. Nak ayat kata tak ada dah. Sebab tu orang faham dia keadaan syurga ni nak ayat tu. Dia tak akan buat benda lain. Dia tak akan bergaduh benda lain. Dia bergaduh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sentiasa berlomba. Dia sentiasa bertewah. Dia sentiasa badu. Apa? Untuk membanyakkan amalan-amalan dan bekal-bekal akhirat esok. Dia sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit pun dia takut dan dia menangis apabila dia tersalah. Bila dia tersalah melakukan dosa maksiatnya Allah, dia mengisok. Dia menangis, dia teriak sampai mengisok nak ayat tu. Ni nak ayat orang bila dia rindu kepada Allah, dia rindu kepada syurga, dia rindu kepada kebaikan, tu nak ayat kata. Dia tahu matlamat dia. Kerana dia sanggup mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sanggup memperhambakan diri dia. Walau susah secara mana sekalipun dia sanggup lakukan. Demi secara mana dia tak tinggal semaya. Susah secara mana dalam hospital sekalipun. Air garam yang menoneng macam sarang burung tiak raya tu. Ayat tu. Tapi dia sanggup semaya. Tak boleh ambil wuduk, dia sanggup tayamum. Ayat tu. Ni nak ayat tu orang dah sampai kemoncok dalam di dalam memahami nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang akan sedia kepada dia. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Tak ada dah. Ni keadaan orang duduk dalam syurga. Ni keadaan ahli syurga lagi akan datang. Tak ada kira siapa dia pun. Siapa dia hari ni sanggup jagakan larai patai Allah Ta'ala kepada kita. Maksiat semua ni balasan lagi akan datang. Tu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, tengok Tuhan ada royak siap dah. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang jahat-jahat, orang yang suka buat maksiat-maksiat, kejahatan, lafi jahim, dia akan di dalam neraka. Akan tempat duduk dia dalam neraka. Nah, macam mana kita dengar dah minggu kemarin, ahli neraka. Bila dia sapa ke patak neraka, dia dengar sami'u laha syahiqa. Dia dengar suara apa tu? Suara tepik teh. Suara jerit. Suara jerit teh. Tu nak ayat tu. Allahu Akbar. Sakit. Duk melaung-laung di dalam neraka lagi rakyat. Ni orang kupu, orang lawak Allah Ta'ala. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Ni kadang akhir di ayat ni Tuhan katakan salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ni ucapan Allah Ta'ala bila kita berada di syurga lagi kan atas. Tuhan akan ucap kita apa? Salamun. Ni. Tuhan kata kita qaulan mir rabbir rahim, perkataan ini daripada Allah Rabbir Rahim. Nah, Tuhan yang amat kasih sayang. Rabbir Rahim. Tuhan yang amat kasih sayang. Tuhan kata kita, Tuhan kata kepada ahli syurga lagi kata salamun. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Tuhan ucap kita kata selamat sejahtera. Hei ahli-ahli syurga, di hari ini mu selamat dan sejahtera segala-gala. Apa maksud sejahtera kita tu yang Tuhan ucap tu? Iaitu kita selamat daripada segala-gala kekurangan yang ada di dunia di hari ini. Bila kita berada dalam syurga, esok tak ada dah dalam dunia. Hak kita rasa di hari ni, di dunia ni tak ada di syurga esok. Di dunia demi, tak ada demi dah. Di dunia sakit urat, tak ada sakit urat dah. Di syurga lagi kata.
Di dunia sakit jantung tak ada dah. Di dunia sakit buah pinggang tak ada dah. Di dunia miskin payah cari makan tak ada dah. Mewah di syurga. Di dunia berasa tarak, lemah, lesu tak ada di dunia. Tak ada, tak rasa dah di syurga esok. Di dunia huduh kecuk tua tak ada dah sana. Habis duduk dengan cantik, duduk dengan muda, duduk dengan penuh dengan kecantikan kita. Tak ada dah. Tu nak ayat tu. Dunia sakit lutut, sakit lutut, sakit lutut. Tak ada dah buat cik-cik weh sakit lutut sana. Allah duduk dalam segar, duduk dalam segar. Duduk dalam kesihatan. Bukan sehat saja, muda. Allahu Akbar. Dunia tak boleh nak bining 2, 3, bining tak benar. Sana banyak bidadari tu hawi kita. Banyak. Bukan seorang, bukan 2, bukan 10 dak. Tuhan akan bagi kepada kita ramai anak-anak bidadari sebagai isteri kita. Lah, tak dunia tak boleh rasa bining 2, bining 3. Kena tak lawan dengan bini weh. Nak pacung tekak untuk lelaki. Tak boleh nak laksana benda tu. Tapi akhirat esok Allah sabar lah. Tak sabar lah pak ciwi, tak sabar lah. Tuhan akan bagi kita ni. Engkau Tuhan royak dah nak kahwin kita dengan anak bidadari. Pas bini kita dunia ni ada seorang. Tak gitu ke? Orang hak bini mati banyak tu Allah beruntung je. Seorang dulu tu mati dah, meninggal. Duduk dalam milik dia juga. Dia bini yang kedua ni mati pula. 2. Hak lah ni duduk seorang tak nak mati lagi. Nak ayat jadi 3. Jadi 3 duduk dalam milik dia belaka. Jadi isteri dia belaka di akhirat esok. Tambah dengan anak bidadari pula. Allahu Akbar. Banyak dia. Ni ibu-ibu, ayah-ayah tengoklah. Ni keadaan kita ni. Sebab tu kalau kita cinta kepada syurga, kepada nikmat, kepada Allah Ta'ala, kita tak payah kecek. Nah, kita tak payah kecek. Sebab tu orang Tino ni nak ayat kalau dia tahu macam tu, dia tak larang suami dia bini. Dia tak larang. Kenapa? Dia nak beramai-ramai dalam syurga esok. Hari ni kita berasa musuh kita. Kita berasa musuh kita. Padahal tak ada gapo pun. Tak ada gapo kali. Mungkin kita manusia, dia manusia. Tak ada gapo. Hanya orang tak ada kemampuan tu, janganlah susah. Orang tak ada kemampuan. Kaca bining pun berdosa je. Mungkin mu nak bining saja-saja, mu nak memuaskan nafsu saja, tapi mu tak tanggungjawab benda lain. Tak ada pasal. Bukan benda tu mengerekkan kamu masuk neraka. Bukan masuk syurga. Tapi kalau mu ada kemampuan, mu boleh jaga, mu adil, dan mu sayang kepada bini mu, isteri kamu, hal tu dipersilakan. Lek bini pula pun, kita tahu benda ni. Kata, syurga duk tunggu kita. Payah apa benda ni? Kerana kita hidup sebentar je. Hidup sebentar je. Lepas pada kita hidup, tak ada dah. Tak ada dah. Hari orang usung di kubur tu, Allah tak ada dah habis dah. Apa kita pedah. Yang kita dah halal sangat benda tu, apa kita pedah. Cuba kita mikir halal-halusi ni ayat tu. Kita pakai hidup je. Dunia ni kita pakai hidup. Kita pakai hidup. Kenapa kita pakai hidup? Ada beras kita pakai nano, cari makan. Ada sayur, ada gapo, kita buat masak makan-makan, ada gapo. Jangan hidup bergomo, jangan hidup bergomo. Tu nak ayat tu. Boleh duduk tak ada gapo. Patut lelaki pun buat wisama lah. Patut lelaki buat wisama lah. Ada 3 ke, ada 4 ke, tak ada gapo. Dah mu cekak ke lah lah. Ni nak ayat cerita tu. Kerana kita nak pergi sana. Nuh Allah Ta'ala nak cedek tu, ahli syurga, ahli syurga. Kalau kita hidup halal benda tu, bahkan kita kena bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Tuhan akan tanya orang Tino. Tuhan akan tanya orang Tino, hei orang Tino, hei si isteri, kenapa mu tak izin? Kenapa mu jadi musuh sangat dengan lelaki mu tu? Sampai dia tak boleh nak laksanakan apa yang Allah Ta'ala benar kepada dia. Apa ngisi tik dia ataupun hak dia kerana apa? Misal kata, ya kan kalau kita semata-mata halal lah, malaikat kita tahu dah tu lelaki kita ni jenis bahasa tu. Jenis bahasa nak sedap haja teh. Kita sorang dia pun tak arak dah. Kita sorang ni teruk. Tidur pukul 10 tak bangun lagi. Tak usah kata nak bini 2, bini 3. Sorang ning pun Allahu Akbar. Minta duit bini semua. Tak ada kerja, tak ada kerja gapo. Kerja duduk sedap itu nak makan sedap jarak jalan tu. Waktu heret pas neraka tak ada pasal tu.
Tu nak ayat kata. Karena kita faham di ayat ni dalam syurga ni Allahu Akbar. Tu. Orang jantan dan isteri duduk atas katil, duduk pakat menyengeng belakang. Allah, kalau isteri pak orang nak ayat tu, hak dunia pak orang. Tak ada Tuhan cabut belakang dah, tak ada sifat. Tak ada sifat cemburu akhirat esok. Cemburu ni ada atas dunia ni je. Hak kita ada bahasa gerai air talih. Tu. Ada murid kata lelaki nak bini dua, nak bini tiga tu kan. Tu. Tapi akhirat esok tu cabut habis dah. Tak ada gapo. Anak bidadari puluh-puluh orang sekalipun, isteri kita hak dunia ni tak ada berasa hati gapo dah. Boleh duduk tak ada gapo tu cabut habis dah. Ni nak cerita kata. Sebab tu kalau banyak orang, Allah seni suka kita dah syurga esok. Kerana pakak-pakak hidup, pakak-pakak beribadat, pakak-pakak cari rezeki. Jangan duduk bergomo. Jangan duduk bergomo kerana kita nak menuju syurga Allah Ta'ala. So pun nak ayat tu, kalau kita kena cara neraka. Ni nak ayat tu ni. Sebab tu kita nak halal, nak gapo, ingat molek. Kita ni jadi musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ibu-ibu ingat molek. Sungguhlah hati ibu tak boleh terima benda tu. Tapi takkan ibu nak musuh dengan Allah Ta'ala. Sanggup nak musuh dengan Tuhan. Sanggup nak jawab soalan dia akhirat esok. Ni ibu-ibu nak cerita kata. Jangan kata hamba ni duk. Itu tak. Nak kecek hak sebenar. Terkecek hak sebenar. Perasaan orang ni, hak tu suku kira. Lepas tu kita tengok keadaan ayat tu. Ni ibu-ibu, sidang penutup ayat tu ni keadaan kita ayat. Kita mesti kena rindu kepada syurga. Tuhan tiada syurga kita ayat tu. Janganlah kita banyak musuh dengan Allah Ta'ala. Sekadar maksiat dosa-dosa yang kita laku di hari ni pun cukup dah ayat tu. Apatah lagi kita musuh Tuhan pula di akhirat esok. Allahu Akbar. Ni Tuhan ada royak dalam syurga esok. Tuhan kata salamun. Selamat, sejahtera. Apa sejahtera? Selamat daripada segala kekurangan yang ada di dunia. Gapo hati hak kita tak say di dunia, tak ada dah di akhirat esok. Boleh hak hati kita nak berlaku. Kemoncok yang hati kita nak di dunia, duk cerita so tu, dapat di akhirat esok. Tu saja dah. Nak kekayaan, kaya di akhirat esok. Nak kecantikan, tu hari janguk kita di akhirat esok. Nak makan tak ada kena kerja, duk saja tidur bangun. Duk lagu tu dah syurga esok. Tak ada kena kerja sikit habuk. Buah-buah makan ni penuh benar. Mulut kata je. Mulut kita ni ucap apa yang kita nak. Tu nak ya. Kita hidup dengan keadaan kita kenyang tak ada perlu apa. Nafsu kita pujalah di akhirat esok. Anak bidadari Tuhan sedia kepada kita. Dah kita tak cukup kat bini seorang tu, di akhirat esok mu tidurlah anak bidadari tu. Nak tidur sekali 10 orang kau ikut mu lah. Ikut mu suka lah nak ayat. Mu cekak kau lelah lah. Tu nak ayat kata. Ni Tuhan cedek pada kita dah. Tengok Tuhan dah. Tu besar sekali kita tengok di antara nikmatnya. Kerana kita cita-cita di hari ni, orang kebanyakan ni, termasuknya hamba sendiri, demo sendiri nak ayat supaya kita nak gapo kesenangan kita dunia. Satu, nak wisne, tak ada kena kerja gapo, duit pitih banyak. Lepas tu naknya cik boleh, nak jangok, nak gapo. Bini pun jangok, kita pun jangok. Nak jadi Allah comel, nak jadi cukup. Lepas tu benda-benda tu banyak nikmat-nikmat. Syurga boleh. Syurga macam kita nak cita-cita hari ni. Bukan lebih pada kita cita-cita lagi. Lebih pada kita cita lagi. Nak ayat tu. Ni Tuhan sedia kita nak ayat tu. Tapi ingat molek lah, jangan jadi musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita jadi musuh Allah Ta'ala. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, Pak Cik Pangoh. Sama-sama kita hayati ni di antara Allah Ta'ala ada cerita keadaan ahli syurga. Banyak lagi di ayat-ayat lain, di surah-surah lain yang Tuhan ada cerita keagungan dan kebesaran, kemewahan di dalam syurga lagi. Ayat. Ni dah panggil sepitah lalu no ayat tu yang Tuhan ada cerita dalam surah Yasin. Kita faham benda ni no ayat tu tak ada dah. Seolah kata kita bahasa nak pergi bangat-bangat. Orang yang penuh dengan amalan-amalan, orang yang banyaknya
persiapan dia nak ayat tu, dia berasa nak pergi dah. Habis di antara kita tengoknya, di antaranya orang Palestin. Orang Palestin nak ayat tu, dia tak takut kemati nak ayat tu. Allah, dia rela diri dia. Dia berasa tak ada apa dah, Tuhan jamin dia. Tuhan jamin dia. Orang Palestin cuba tengok. Orang muda, orang tua tak ada kira nak ayat tu. Lawan Yahudi tu gak nak ayat tu. Allah, orang tanya dia pasal apa? Kerana syurga duk tunggu dah aku. Pedah apa lagi aku duduk? Sebab tu dia akad jari dua belah. Dia akad jari dua putung. Tu. Kita akad juga jari. Jari ke mana kita tak tahulah. Sebab tu kita ni nak ayat kata biar bisupa Palestin nak ayat kata. Orang Palestin dia akad dua jari dia kata apa? Tu. Imma syahidan wa imma nusran. Tu. Wa imma dia ni mati syahid ataupun dapat kemenangan. Kalau dia tak mati dia benih. Dia lawan apa benih nak ayat tu. Tu panggil orang Palestin nak ayat tu. Jadi, orang Palestin lagu tu lah kalau kita sampak dia lagu tu. Dia buat apa lagi? Tunggu apa lagi dia kata. Dia tunggu apa? Kadang kita yakin bahawasanya syurga Allah Ta'ala dia tunggu dah. Dia tunggu dah. Di mana saja kamu pejam mata bila musafar ke bombing. Bila tubuhmu jatuh ke bombing, Allah Ta'ala dah sambut dah dengan syurga. Dengan kemewahan nak ayat tu. Ni nak ayat tu para syuhada Palestin nak ayat tu. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Orang yang nampak syurga tu nak ayat. Banyak mana orang-orang Arab mati senyum, mayat dia senyum nak ayat tu. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak cerita kata ni bersedia syurga nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita kena banyakkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita kena banyak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Kerana kita ni banyak dosa nak ayat kata. Biar kita mati meninggal ni, panggil, biarlah kita ni selamat daripada segala-galanya yang mana orang yang tak sedia bekalan ni, macam-macam dia akan menepuhi di tengah jalan. Baik di hari mati dia, baik dalam kubur dia, baik di mahsyar dia, baik di titik siratal mustaqim dia, baik tempat penimbangan dia. Banyak. Yang menghalang kita ni banyak lagi. Nak ayat masa depan kita ni banyak lagi. Sesudah royak lah. Sesudah kecik kerah mulut lah. Nak ayat tu. Banyak lagi kita mesti menghadapi. Kita mesti kena bertanggungjawab. Tu. Kita kena pergi. Amor kena pergi. Demo kena pergi. Ibu bapa pun kena pergi. Kena mati belakang. Ingat molek. Tak sudah sini tak. Ingat. Apa siapa dia buat apa, ingat di sana. Makan tak habis lah. Ingat makan tak habis sana. Ingat molek. Di sini boleh buat belakang. Tapi akhirat esok makan tak habis lah. Sana makan tak habis bukan makan sehari dua. Kalau duk kena azab situlah. Duk tepik, duk berjerit situlah. Bukan 5 hari, bukan 5 tahun, bukan 5,000 tahun. Kalau orang ni tidak ada apa ni? Tidak ada email bersama dengan dia, khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lama ibu-ibu ayah-ayah. Ni duduk dalam seksa sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Maka hidup dia panjang. Hidup dia tak berakhir. Hidup tak ada sub. Maka bila dia susah siapa? Tak ada sub. Cekak kita duduk dalam susah pasuk. Hari ni pun kita demi seminggu nak ayat tu. Kena COVID je sebulan, habis terik dah. Cocok vaksin, tak seni, tak sedap, tak apa ni, sakit. Masa kita berasa lagu mana? Duk meresap dalam diri kita. Dia berasa tak sedap duduk lagu mana? Sebulan, 2 bulan nak ayat tu. Setahun, 2 tahun, macam mana? Orang jadi stroke lagu mana? Sedap duk macam tu. Oh, tak kena berkecek dah. Ni dia akhirat lagi akan datang nak ayat tu. Tu ibu-ibu, ayah-ayah sikit sebanyak. Yang mana abang cerita keadaan ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Yang kedua abang nak cerita berkenaan dengan doa yang Abu Bakar minta ke Nabi. Satu hari Abu Bakar dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi itu ajar satu doa. Untuk dia nak berdoa dalam semaya dia. Dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada siapa dia hadis ni? Abdullah ibnu Umar. Tu.
Daripada Abdullah ibnu Umar, dia katakan, dia kata, berkata Abu Bakar, qala Abu Bakrin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katalah oleh Abu Bakar bagi Nabi kita. Dia katakan, hey Abu Bakar kata, ya Rasulullah, alimni du'aan. Ajar kat aku ni satu doa ya Rasulullah. Terkecek bahasa kampung kita gitulah, bahasa darat teh. Bahasa darat teh gitulah. Alimni. Ajarlah engkau ya Rasulullah kepada aku ni. Akan daku ni. Tu. Duaan akan satu doa. Kita kecek bahasa kampung, ya Rasulullah, Nabi. Ajar kat aku ni satu doa. Ad'u bihi fi salati. Aku nak buat doa ni di dalam sembahyang aku. Dia minta ke Nabi, kata, ya Rasulullah, ajar kau satu doa kat aku. Aku nak buat doa dalam sembahyang aku ni. Aku nak buat doa dalam sembahyang aku ni lah. Maka Nabi berkata, Nabi katakan, qul, hei Abu Bakar, mu kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Apa ni mengaku diri. Doa ni mengaku diri dengan Allah Ta'ala. Mengaku diri dengan Allah Ta'ala. Inni Allahumma, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku ni telah zalim akan diri aku ni. Aku ni wak nyanyo ke diri aku ni. Tu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya aku ni telah zalim akan diri aku ni sebagai zalim yang banyak. Zulman katsira. Aku ni banyak buat zalim diri aku ni ya Rasulullah. Ya Allah. Tu makna dia tu. Nabi ajarnya. Tu makna arti dia. Jadi kita mengaku diri. Abang kita mengaku diri dengan Tuhan ni. Tu. Ya Allah, aku ni zalim diri aku ni, Allah, banyaklah ya Allah. Banyak aku zalim diri aku ni. Buat nyanyo ke diri aku sendiri ni banyak ya Allah. Tu panggil orang iktiraf. Orang panggil iktiraf diri dia dengan Allah Ta'ala. Iktiraf di atas kesilapan, kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Hal ni penting sekali ni. Penting sekali. Kita tak pernah mengaku dengan Tuhan. Dia buat dosa hari-hari. No, ayat tu. Dosa tak bertiradu dah. Tak ada beradu dosa. Tapi tak pernah mengaku diri. No, ayat tu. Duk buat kena. Duk buat kena nak hari. No, ayat tu. Ni. Ni Nabi ajar kepada Abu Bakar. Supaya Abu Bakar berdoa dalam sembahyang dia. Iaitu apa? Mengaku diri. Apa ni syikayah. Mengadu nasib. Royak Tuhan. Lepas tu, wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tak ada orang yang boleh nak mengampunkan dosa aku ni ya Allah, melainkan engkau ya Allah. Tak ada orang lain nak boleh ampun dosa aku ni ya Allah, melainkan mung ya Allah. Tengok dia kecek dengan Tuhan tu. Dia kecek dengan Tuhan, dia bercakap dengan Allah Ta'ala no ya tu. Nak minta ampun sebenarnya. Jangan kita besar diri dengan Tuhan. Kita kena merendahkan diri kita. Kita merayu hak kepada dia sehingga kita menangis dalam doa. Menangis dalam cakapan kita dengan Allah Ta'ala. Kita kecek. Muka kita nak royak, kita kata dia duk dengar. Kita mengaku diri kita, merendah diri kita. Ya Allah, aku ni banyak zalim diri aku ni ya Allah. Tak ada orang boleh ampun ya Allah dosa aku ni. Mereka mung dia ya Allah. Ni kena ya tu. Faghfirli min indaka. Ya Allah, ampunlah bagi aku ni ya Allah. Min indika maghfiratan. Di sisi engkau sebagai ampun ya Allah. Mu ampunlah ya Allah aku ni ya Allah. Tu minta ni. Nabi ajar kepada Abu Bakar suruh minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tengok setara Abu Bakar ni Nabi ajar macam ni ayat tu. Sahabat dia. Kita lebih lagi ni ayat tu. 30,000 Abu Bakar tak boleh lagi. 30,000 kita tak boleh lagi setara Abu Bakar ni ayat. Ni ayat tu kita lebih aula banyak lagi ni ayat. Kena minta maaf kepada Allah Ta'ala. Kerana kita silap banyak. Apa sana dah sama royak sana. Nak jadi musuh Allah Ta'ala ni, mikir molek. Kita sanggup jadi musuh Tuhan. Kalau Tuhan kata gini, kita kena lawan dia. Sengaja lawan, nak ayat tu. Nak beri benih kita lagi dengan Tuhan. Sanggup beri benih kita, nak ayat tu lawan. Tak kira, jom mati. Sanggup mati. Allahu Akbar, tengok. Ni nak ayat ni. Ni ibu-ibu ayah nak cerita kata. Ni doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar. Tu makna dia, faghfirli min indika maghfirah.
Ampunlah ya Allah, faghfirli, maka hendak ampunlah bagi aku ya Allah, min indika, di sisi engkau ya Allah. Ampunlah ya Allah, maghfiratan, akan keampunan ya Allah. Ampunlah ya Allah apa yang aku minta keampunan ni ya Allah. Fa innaka sesungguhnya engkau ya Allah, antal ghafurur rahim. Munglah ya Allah, anta, engkau ya Allah, al-ghafurur rahim, yang sangat-sangat mengampun dan sangat kasih sayang. Tak ada dah orang apung, orang yang sangat apung kepada hamba-hamba, tak ada dah. Mung ya Allah, seorang mung ya Allah, kolek-kolek seorang, tak ada. Tak ada dalam dunia dan juga akhirat lagi akan datang ya Allah. Mung ya orang mengapung ya Allah. Lagi pula rahim, kasih sayang ya Allah. Tak ada sama orang lain nak kasih sayang seperti ya Allah. Kerana aku ni hamba ya Allah, apunglah dosaku ya Allah. Apunglah ya Allah dosaku ya Allah, banyak aku berdosa padamu ya Allah. Kita kena mengaku diri kepada Ta'ala. Hari ni ayat tadi. Bila kita baca doa ni, biar siapa di lubuk hati kita sungguh. Biar siapa di lubuk hati kita. Bahasa sayu, bahasa menangis kita. Apa ni, lebih daripada kita minta suatu benda kepada mak ayah kita, kepada ibu bapa kita. Teriak menangis nak ayat tu. Royak dia. Mengadu nasib kita. Mengadu hal kita nak ayat kata. Rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang comel sekali ibu-ibu, ayah-ayah. Patut kita ingatlah doa ni nak ayat tu. Tak ada payah, mudah sekali. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indika maghfirah innaka antal ghafurur rahim. Allah comelnya ibu-ibu dah. Kita pakat tulis belakang. Yang dengar hamba duk cerita ni, kita pakat tulis belakang dalam YouTube tu. Kita tulis belakang biar kita ingat sore-sore nak ayat. Tak ada dah. Ni apa panggil? Supaya kita memohon ampun kepada Ta'ala. Besar nak ayat tu. Besar-besar nak ayat. Comelnya nak ayat tu. Ni kita merendahkan diri kita, mengaku diri kita sebagai kita seorang hamba yang hina, yang dhaif. Yang penuh dengan kekurangan nak ayat tu. Tak ada dah. Jangan kita berasa diri. Jangan kita berasa tinggi diri nak ayat tu. Kita kena merendah diri, kena terima apa yang Allah Ta'ala kita terima segala-gala yang Allah Ta'ala lakukan kepada kita nak ayat tu. Kena reda apa yang Allah Ta'ala beri kita. Itulah lebih kurang ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni nak ayat tu. Boleh. Bacalah sujud akhir pun boleh. Kerana Abu Bakar dia kata dia nak buat doa di dalam semaya dia. Dia kata, ad'u bihi fi solati. Aku nak buat doa dengan doa ni di dalam semaya aku. Maksud dalam semaya ni dalam semaya lah. Dilepas semaya pun boleh dalam doa kita. Kita semaya sunat tahajud ke? Kita semaya dalam sunat tahajud malam-malam ke? Kita baca oleh sujud pun tak apa. Kita baca luar tu pun tak apa. Kita doa suku pun tak apa. Tengok apa panggil zahir hadis ni apa panggil di dalam semaya. Di dalam semaya aku. Maksudnya. Tu Abu Bakar kata, fi solati, di dalam semaya aku. Tu ibu-ibu, ayah-ayah. Tu dah lebih kurang malam ni. Ada satu lagi ni. Hamba rasa setakat ni lah, insya-Allah minggu depan kita akan cerita sikit sebanyak orang lain. Kita akan sambung lah dengan ada ni dosa. Ni dosa yang Allah Ta'ala tidak ampunnya dosa orang ni, peseng orang ni. Tu insya-Allah hamba akan cerita sikit sebanyak, iaitu ulama menghimpunkan dengan dalil-dalil, dengan nas-nas, iaitu Al-Quran. Ni dosa ni besar, panggil ni dosa ni besar ni. Kalau kita tak itu, abang itu tak apung dosa kita. Abang ibu-ibu saja. Ibu-ibu dosa no ya tu. Itulah lebih kurang ibu-ibu, ayah-ayah. Sekiranya ada tersilap sikit sebanyak dalam ucapan hamba, tazkirah hamba pada malam ni, hamba banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Ampun maaf dalam kesilapan segalanya.
Apa yang sempurna itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kekurangnya dalam ucapan hamba ni memang daripada hamba sendiri, kekurangan hamba sendiri, kelemahan hamba sendiri.